Okey. So sekarang hari ni kita buka muka surat 144. Buku ni semua bawa. Ni anak-anak buku ni ya. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan nombor 21A. Muka surat 144. Yang last sekali. Kita dah masuk kepada tajuk orientasi. Hari tu siapa yang kelas online dengan saya, kita orang dah settle objektif muka surat 141 sampai 143 kan? Hari tu kita dah settle yang objektif. So hari ni Edrin ada. Edrin kan dia last baru dia pecut. Awal-awal saya tak nampak nama Edrin dalam online tu. Okey, tapi tak apa. Better than never kan? Orang kata kan? Okey. Baik, kita tengok nombor 21A. Bulatkan gandaan sepunya bagi 8, 12 dan 18. Bulatkan gandaan sepunya bagi 8, 12 dan 18. Macam mana kita nak tahu sama ada nombor itu adalah gandaan sepunya atau tidak bagi sesuatu nombor? Dia bagi awak senarai nombor ni kan? Kalau awak bahagikan dengan nombor dekat atas ni, dia dapat nombor bulat, itu gandaan sepunya. Okey, cuba cari dulu yang mana satu. 24 bahagi 8 dapat nombor bulat, itu gandaan sepunya. 24 bagi 12 dapat gandaan dapat bulat, itu gandaan sepunya. 24 bahagi 18 tak dapat nombor bulat. Maksudnya 24 bukan gandaan sepunya bagi ketiga-tiga nombor. Awak try pula 72. Boleh tak dia jadi nombor bulat bagi ketiga-tiga nombor 8, 12, 18? Okey, saya bagi masa 2 minit. Okey, so bulatkan gandaan sepunya bagi 8, 12 dan 18. Jawapan dia adalah 72 dan juga 216. Sebab apa? 72 bahagi 8 dapat berapa? 72 bahagi 8 dapat nombor bulat kan? Okey. Lepas tu 72 bahagi 12 dapat 6. 72 bahagi 18 dapat berapa? Dapat 4. 216 pun sama. Bahagi 8 dapat nombor bulat. 216 bahagi 12 pun dapat nombor bulat. 216 bahagi 18 pun dapat nombor bulat. What is the meaning of nombor bulat? Awak dapat nombor yang positif. Okey? Right, kita pergi kepada soalan B. Diberi X sama dengan X to the X dipetakan kepada X ialah integer. Integer ni maksudnya nombor. Okey, nombor yang melibatkan positif ataupun negatif yang mana X tersebut berada di antara 10. X tersebut lebih besar dan sama dengan 10 1 dan juga lebih kecil dan sama dengan 10. Dia bagi awak dekat situ P sama dengan nombor genap. Lepas tu Q sama dengan nombor ganjil. R sama dengan nombor perdana. Tentukan sama ada setiap pernyataan di ruang jawapan adalah benar atau palsu. Bulatkan jawapan yang betul. Okey? Right, bagi you 1 minit. Palsu benar. Nombor Roman 1, Roman 2. Yang bawah tu. Tandakan. Right. Apakah itu nombor genap? First kita kena Kita kena senaraikan dulu X ni berada dalam nombor apa Aiman tak memang ngantuk Aiman. Kalau dah tak tahan sangat Aiman pergi bilik air tau. Cuci muka. X lebih besar dan sama dengan 1. 1 ni termasuk ke tidak? Masuk. Very good. So 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kecil dan sama dengan 10. 6, 7, 8, 9, 10. Masuk tak? Masuk ke tak? Masuk. Sebab ada sama dengan kat sini kan? 10. Very good. Okey, so yang pertama kita nak pergi pula kepada yang satu-satu. P adalah nombor genap. Okey, apa nombor genap kita anak-anak? Apa nombor genap dekat sini? Tolong saya. 2 lagi. Pandai lagi. Pandai. Okey, nombor ganjil tolong saya kejap. Amsyarul nombor ganjil nak? Najat? Nombor ganjil selain daripada nombor genap iaitu 1. Lagi. Empat ni ada kat sini. Lagi. Very good. Okay, nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri sahaja ataupun satu ya Syafi'i. Kod saya tahu Syafi'i rindu kat sekolah. Apa pandang kat luar ni? Right. So sekarang nombor
Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Survey apa lagi? 3 pandai. Lagi? 4 ada dalam survey 2 dengan survey 4. Very good. Awak nak cuba? Bagus Aiman. Lagi? 5. Lagi Aiman? Aiman rasa ada lagi tak? Apa yang Aiman rasa? Survey apa yang dia tak ada kat survey lain? 7. Lagi? 9 ada dalam survey 3. 10 ada dalam survey 5. Tak boleh. Ni sahaja. Pandai semua. Terima kasih. Nampak tak? Awak sebenarnya okey tau. Tapi mungkinlah online tu tidak memberi motivasi kan? Pandailah awak punya motivasi. Saya dicari awak hilang aja tak jumpa-jumpa. Okey, ini nombornya. Right, soalan yang pertama dia kata, adakah set A ialah subset bagi set P? Subset maksudnya dalam. Dia sama dia punya elements dia. Okey, P kita mana P? Kita ini nombor genap. R kita nombor perdana. Adakah R, okey contoh macam ni maksudnya. Ini P kita. Dalam P ni ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. R kita 2, 3, 5, 7. Ada tak R dalam P ni nombor R? Tak ada, maka jawapannya salah. Sebab R mesti berada dalam ni. Contohlah kan. R itu adalah 10 dengan 4. Ni R. Contoh R-nya adalah 10 dengan 4. Ini namanya subset. R tersebut berada dalam P. Macam ibu mengandung baby dalam perut kan? Macam ni. Okey? Itu namanya subset tau. Subset ni berada di dalam P ni. R ni adalah subset kepada P. So, false lah jawapan yang pertama. Salah lah. Sebab R ni nombor dia hanya 2 je yang sama. 3, 5, 7 semua tak ada dalam ni. Okey. Itu contohnya R, subset. Right. Yang kedua. Macam mana buat kelas awak ni? Hilang. Okey. Yang kedua. Dia kata apa pula? Set Q ialah pelengkap bagi set P. Mana Q kita? 1, 3, 5, 7, 9. Pelengkap. Okey. Awak tengok sini depan. Nanti saya bagi masa salin. Siapa yang nak salin, saya bagi masa salin. Okey. Kita punya set mestilah ada universal set. Universal set ni 4 segi ni Yang mana simbol dia adalah huruf E macam tu. Itu maksudnya universal. Okey. P adalah 2, 4, 6, 8, 10. Right. Kita punya nombor dalam universal set ni dia mesti masuk dalam 4 segi ni. Termasuk dalam bulat. Dalam 4 segi besar-besar ni dia mesti ada semua nombor ni. 1 sampai 10 mesti ada. Tapi terpulanglah nak bulat dia P-nya kat sini ke, nak Q-nya kat sini ke, nak R-nya apa ke, tak terpulang. Tapi dalam 4 segi ni mesti ada 1 sampai 10. Kita ada Q. Q adalah nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Okay, saya buat lagi satu bulatan. Q ini bukan termasuk dalam P, betul? Q ini adalah luar daripada set P. Yang luar daripada set P, kita panggil dia set pelengkap. Faham? Okey, yang luar daripada set Q, kita panggil P ini adalah pelengkap bagi set Q. Dan kalau kita nak tengok Q, kalau kita nak tengok P, Q ini adalah set pelengkap bagi P. Sebab dia tak ada kena-mengena. Dia luar daripada P punya senarai nombor. Faham? Pelengkap? Okey, very good. So, jawapan kedua betul ke salah? Betul. Iaitu set Q ialah pelengkap bagi set P. Betul. Set P ialah pelengkap bagi set Q pun betul. Sebab mereka tak sama-sama kan? Okey. Right, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 22. Alright, so ini namanya segitiga Pascal. Soalan nombor 22A, lengkapkan segitiga Pascal di ruang jawapan. Dia bagi sini 1, 1, 1. Lepas tu 1, 1 di sini. And then 1, 1 di belakang. And 1, 4, 4, 1. Ada siapa-siapa ingat macam mana kita nak kira? Okay, first 1 ke atas kan? Jadi 1 sini, 1 sini. 1 tambah 1, 2. Yang tengah ni letak 2 di sini. So ini still 1, ini still 1. Sini still 1, sini still 1. Yang tengah ni macam mana? 1 tambah 2, very good, 3. 2 tambah 1, 3, pandai. So what happened here? 1 di sini, 1 di sini. Yang tengah sini 1 tambah 3, 4. 1 tambah 3, 4. What happened? 6. 3 tambah 3 jadi 6. Very good. Ingat lagi kan? Right, this one is very easy. Ada yang nak salin? Dah.
Dah Okey, kita pergi kepada soalan B yang kat belakang tu pula. Atas. Tandaikan right pada segitiga bersudut tegak dan X jika bukan. Okey, macam mana kita nak tahu sama ada satu segitiga tersebut bersudut tegak ataupun tidak? Ada siapa-siapa boleh bagi saya idea tak? Nak tahu segitiga tersebut bersudut tegak ataupun tidak? Apa karakteristik dia? Apa kriteria untuk tahu dia adalah segitiga bersudut tegak? Seorang? Ada siapa-siapa boleh bagi idea? Salah tak apa, that's why kita belajar. Ada? Tak tahu? Awak jumpa antara dua tu, apa yang awak rasa persamaan dia? Daripada segi rajah, ada sudut apa dekat situ? Ada tak siapa-siapa nak tolong? Salah tak ada masalah. Ada berapa darjah yang awak nampak dekat situ? Walaupun dia tak tulis. Kakak macam nak jawab tapi kak rasa berapa kak? Ada sudut apa tu ternampak-nampak kat situ? Tak tahu? Tak tahu. Ada tahu tak? 90 darjah. Nampak tak yang tegak 90 darjah ni? Okey, segitiga tersebut bentuknya macam ni kan? Kita dah tahu kalau dia mesti 90 darjah kat sini kalau tegak lah. Okey, tapi sekarang kita nak tentukan sama ada dia tegak ataupun tidak adalah melalui, ini formula apa ni? Syafiq? Formula apa tu? Ingat Syafiq? Macam pernah nampak cikgu tapi kat mana? Ingat? Danish kan nama? Siapa? Taufik. Taufik ingat tak? Siapa ingat? Ini formula apa namanya? Teorem Pythagoras. Okey, nak tentukan sama ada segitiga tersebut adalah segitiga bersudut tegak ataupun tidak, kita kena apply teorem Pythagoras. Okey. Kita pergi yang pertama, 19, 29, 21. Sini 29 cm, sini 19 cm, sini 21 cm. So, awak kena masukkan A dengan B ni. Lepas tu punca kuasakan, dapat tak 29? Sebab C ni untuk yang paling panjang hypotenuse. A dengan B ni tak kisah yang ni atau yang ni. Okey? Okey, cuba kirakan. Jom kita kira sama-sama. Kita ambil nilai apa? 19 ke 21? Dania ada kat sini Dania? Okey, Dania 19. Okey, ambil 19 kuasa 2. B kita berapa Aiman? Kalau A kita ambil 19, B 29 yang paling panjang tu C. 21. Pandai. 21 kuasa 2. Lepas ni kita buat C kuasa 2 Okay, tekan kalkulator 19 kuasa 2 berapa Anis? 19, tekan 19. Okay, kuasa 2. Okay, sama dengan, tak payah shift-shift, 19 kuasa 2. Okay, sama dengan berapa tu? 361. Tambah dengan berapa kakak? 21 kuasa 2. 21 kuasa 2 sama dengan 441. Thank you. Okey, sekarang saya nak awak tambahkan dia. 361 tambah 441 dapat berapa? Tak nampaklah nama awak, abang. Siapa nama abang? Haikal. Berapa Haikal? 361 tambah 441. Haikal ada kalkulator tak? Tak ada. Tak pakai kalkulator saya. 361 tambah 441. Berapa Haikal? 802. Thank you so much. Okay, sekarang kita nak C sahaja. So, kuasa 2 pergi sini jadi apa? Punca kuasa. Okay, 802. Okay, tekan kalkulator. Dapat tak punca kuasa 802, 29? Dapat? Tak dapat? Tak dapat. So, yang first ini adalah salah. Macam tu. Sebab C-nya tak dapat 29, dapat titik pembuluhan kan? Okey. So, dia salah. Right, sekarang saya nak awak buat untuk segitiga kedua pula. Macam ni. Segitiga kedua 20.
adalah C. Tentukanlah, saya nak tentukan sini A, sini B. Okey, masukkan dalam formula ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, awak cek. Dapat tak C-nya 29? Okey. Okey, C kita 29. Sekarang kita nak kira dapat tak C-nya sama dengan ni 29. A kita saya ambil tadi, saya tentukan 21, B kita 20 kuasa 2. Tekan kalkulator 21 kuasa 2 dapat berapa tadi Taufik? 4. Ni 21 kuasa 2. 400. 400. 20 kuasa 2 Taufik? 441. Ni 401. 441. 441, bagus. Total dia adalah 841. Ini adalah C kuasa 2 lah. Jadi C sama dengan punca kuasa 841. Kita akan dapat 29. Sama tak dengan ni? Sama. Maka ini adalah betul. Segitiga bersudut tegak. Itu cara nak kira segitiga bersudut tegak. Okey, untuk soalan yang ke-23, dapat tak? Cikgu punya belakang. Okey, untuk soalan nombor 23, nyatakan bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah nonagon. Nonagon dia ada 9 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tulis dekat situ 9. Sisi dia kan bilangan bucu. Bilangan perpenjuru pula, daripada bucu ke bucu awak gariskan. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, 5, 6. Sampai dah tak boleh dijumpakan lagi bucu ke bucu. Total dia adalah 27. Bilangan perpenjuru untuk nonagon adalah 27. Okey, itu jawapan dia. Alright. B, dah. Semua ready? Okay, B. Sudut peluaran sebuah poligon sekata ialah 36 darjah. Itu sudut peluaran. Namakan poligon itu dan nyatakan jumlah sudut pedalaman poligon itu. Kita tak tahu poligon tu berapa sisi, tapi awak tahu kalau satu poligon, contoh saya buat setengah poligon dulu. Okey? Saya tak tahu berapa sisi poligon tu. So saya buat sisi-sisi biasa je dulu yang separuh kan. Okey, poligon kalau sudut peluaran, poligon ni dia terdiri daripada garis lurus yang disambungkan menjadi bucu-bucu dan diwujud dan bertutup menjadi satu poligon. Okey? Ini garis lurus ni sebenarnya ni. Atas ni pun garis lurus. Dia dah cakap sudut peluarannya adalah 36 darjah. Ini sudut di luar daripada poligon. Total daripada sini pergi ke sini berapa darjah? Separuh sudut berapa darjah? Siapa tahu? Separuh sudut. Okey, total sudut bulat berapa darjah? Pandai, 360. Kalau separuh sahaja? 180. Kena ingat sampai bila-bila tahu. 180. Okey, kalau dia bagi sini, ini adalah 180. Ini 36. Yang sebelah sini berapa? Daripada sini sampai sini 180, tolak 36, sudut sebelah sini berapa? 144. Very good. Okey. Sudut di bahagian pedalaman adalah 144 darjah. Kita nak tahu, dia kata namakan poligon itu. So kita nak tahu berapa dia punya bucu atau sisi dia kan. Okey, formula untuk cari bucu atau sisi adalah untuk cari sudut pedalaman, okey, satu sudut pedalaman N tolak 2 darab dengan 180 darjah per dengan N. Ini adalah formula bagi sudut pedalaman. Okey, ini formula dia bagi sudut pedalaman. N ni kita tak tahu, kita nak kena cari. Sebab N ni berapa bilangan sisi. Dah tahu bilangan sisi, baru kita tahu dia bentuk apa, betul? Right. Sudut pedalaman kita dah tahu ke belum? Aiman, dah terkelip-kelip Aiman. Aiman nak pernah cuci muka ke? Tak nak. Okey, Aiman, sudut pedalaman berapa? 144 ke 36? 144. Bagus, 144 dah dia bagi tahu dah. Okey, N tolak 2 ni macam biasa. Darab 180 per dengan N. N ni bawa sini ya. Saya selesaikan. N tolak 2 darab dengan 180 sama dengan 144 N. Sebab apa? N bawa sini. Okey,
jadi positif. Faham? Right. N ni depan ni berapa nilainya? Siapa tahu? Ini ada nilai sebenarnya ni. Siapa tahu ni nilainya berapa? 1 pandai. Okay, sekarang semua tekan calculator. 1 tolak 4/5 dapat berapa? 1/5. Pandai. Sama dengan 2. Okey, N sahaja 5 bawa sini. 5 darab 2 sama dengan 10. Dah hafal kan tadi? N sama dengan 10. N ni adalah sisi. Bentuk apa yang sisinya 10 anak-anak? Apa nama bentuk poligon yang sisinya 10? Heksagon 6. Berapa apa dia? Dekagon. Okey? Yang 10 sisi namanya dekagon. Okey, boleh tulis kat situ. Pandai. Terima kasih. Okey, terima kasih juga pada yang mencuba. Very good. Thank you, Syafiq. Okey? Namanya dekagon. So, dia nak jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman awak just kira ikut formula ni je. Yang warna merah saya kotak ni. Bahagi tu jangan. So, 10 tolak dengan 2. Darab dengan 180 darjah. Okey, berapa? Inilah jumlah sudut pedalaman dia. Maksudnya 144 tambah 144 tambah 144 tambah 144 tambah 144 10 kali lah. Okey, berapa? Darabkan. Dapat tak jawapan dia? 1440. Inilah jumlah sudut pedalaman bagi dekagon. Okey? Jumlah sudut pedalaman bagi dekagon. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan indeks. Tajuk yang pertama kan? Tajuk kontri pertama. Okey? Ini saya padam boleh? Okey. So, dalam tajuk indeks kita ada beberapa formula. Okey, so yang pertama antaranya adalah formula yang melibatkan pendaraban. Ya, awak pun tahulah kalau rasanya awak adalah ingat sikit kan. Okey, kita pergi berdasarkan soalan je lah ya, formula dia. Kalau asas ada dalam ni M dan kalau dia ada kurungan, di luar ni kuasanya adalah N. Okey, ini asas, M ni indeks, N ni indeks. Kalau dia ada kurungan, yang kuasanya boleh darab, dia akan jadi MN. Okey. Soalan kita dia bagi P kuasa 5. Dekat luar ni dia bagi kita kotak. Dia suruh kita isi. Tapi jawapan kita P kuasa 10. Rasanya dalam kotak tu berapa? Nilainya 10. Rasanya dalam kalau ini M darab dengan N dapat MN. Ini 5 darab berapa dapat 10? 5 darab 5 darab 5 dapat 5. 5 darab 2. Very good. Letak sini 2 senang. Jadi tahu konsep. Okay. Right. Very good. Next. Kalau bahagi pula. Kalau bahagi pula A kuasa M bahagi A kuasa N. Nampak ni bahagi A nya asas sekali je tulis. Kalau bahagi kuasa jadi tolak M tolak N. Okey? Soalan kita Q kuasa 3 bahagi Q kuasa kotak tak tahu sama dengan Q kuasa 8. Okey, rasanya dalam kotak ni kita nak letak berapa? Dia bahagi kena tolak. Dia tak kisah, indeks ni tak kisah. Positif ke, negatif ke, tak kisah. Pecahan pun boleh. Tapi kat sini jawapannya tak ada pecahan. 3 tolak berapa dapat 8. Ada siapa-siapa nak bagi jawapan? Apa? 3 tolak berapa? Sebab dah bahagi kena jadi tolak kan? 3 tolak berapa dapat 8? Negatif 5 tolak 3. Ataupun 3 tolak negatif 5 macam tu. Okey, jawapannya adalah negatif 5 kat sini. Sebab 3 tolak negatif 5 kita akan dapat 3 tambah 5 betul? So dapat 8. Sebab tu saya kata yang atas ni dia tak semestinya positif.
salin ke? Nanti baru saya nak terangkan ni. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 24 di Roman 1. 3.24 darab dengan 10 kuasa 4 dia nak dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk tunggal maksudnya kita tak ada titik perpuluhan nombor kita. So dia pergi kepada 4, darab positif, dia punya kuasa dia positif kan? So positif awak geraklah ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setiap lekukan ni letakkan kosong, kosong. Jadi jawapan kita adalah 32,400. Inilah nombor tunggal kita. Kalau dia negatif, awak pergi depan. Okey? Baik, kalau dia positif, awak bergerak sebanyak berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang ada lekukan tak ada nombor ni letak kosong-kosong. Jadilah nombor tunggal 32,400. Okey. Soalan nombor 24 Roman 2 kita tinggalkan dulu sebab saya nak cari dulu rajah nanometer. 25 nak kena tunggu awak bawa jangka lukis. Okey, kita pergi kepada 26A. Bahagian C. Permudahkan. Oh, this one senang soalan dia. Janji awak tahu macam mana awak nak selesaikan dia mengikut tertibnya. Muka surat 147. 9x. Okey, nampak tak kurungan kat situ? So, kurungan tu dia minta awak kembangkan. Kembangkan ni. Darabkan. Apa yang? Ada. Oh, ada jangka lukis. Yang lain ada bawa jangka lukis tak? Tak bawa. Nanti next class tolong bawa ya. Okey, Aiman simpan dulu Aiman. Okey, sini. Right, kita kembangkan dia. Okey, first daripada kakak sana ya. Saya nak jawapan. 4x darab 3x dapat berapa kakak? 4 darab 3 berapa kakak? 12. X darab x? X kuasa? X kuasa 2. Kalau darab baru ada kuasa. Kalau tambah tolak dia tak ada kuasa. Yang depan, nombor depan dia berubah. So, 4 pula. 12x kuasa 2. Okey, done. Yang kedua, 4x darab dengan negatif 5. Taufik. 4 darab negatif 5. Negatif 5. Negatif 20. 20x. Pandai, negatif 20x. Okey, seterusnya. Idris, negatif 3 darab 3x. Ada? X, pandai. And the last one. Kakak, negatif 3 darab negatif 5. Belakang Idris, berapa sayang? Negatif 3 darab negatif 5 dapat berapa kakak? Berapa? Negatif ke positif? Tak dengar. 15. Positif 15. Tambah 9x, tak ada apa-apa nak di-effect, salin balik. Okey, sekarang kita tengok. Yang x kuasa 2-nya ada 1. Okey. Yang ni ada 1. Yang ni ada 3. Yang ini ada 1. Mana ada 1 tu, salin balik. 12x kuasa 2. 15. Salin balik. Letak kat belakang sekali 15. Sebab tengah-tengah ni kita nak letak yang ada x. Okey, semua tekan calculator. Negatif 20. Tolak 9. Tambah 9. Dapat berapa? Negatif 20. Negatif 20x jangan dulu. Sini sama dengan, ada dia suruh permudahkan ke apa tu? Dia suruh permudahkan sahaja, tak payah sama dengan kosong. Maka inilah jawapan awak. Senang kan? Janji awak tahu, kembangkan dia. Okey? Itu sahaja. Right, so cukup sampai sini untuk hari ini.